إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. استغفر الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali panjat puji dan syukur pada Allah dengan hidayah, taufik, i'anah dan ketentuan yang baik dan kehendak yang baik daripada Allah.
dan bersyukur pada Allah kerana Allah masih mengekalkan kita, mengkurniakan akan kebaikan atas kita, keselamatan dan kesihatan. Mudah-mudahan segala kurnia daripada Allah menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bersyukur dengan Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la alimun fil haqiqati illa Allah, dan tiada yang mengetahui pada hakikatnya melainkan Allah yang mengetahuinya. Jadi tak ada siapa yang mempunyai sifat alim, sifat ilmu pada hakikatnya melainkan Allah. Jadi kita berpegang tahqiq, putus akidah kita, bahawa Allah mengetahui dalam setiap perkataan, perbuatan, isi laku, zahir, batin. Zahir, batin. Walaupun manusia semua tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahui. Walaupun manusia tidak mengetahuinya apa yang ada pada isi kandung hati kita, tetapi Allah Maha mengetahui. Sebab itu bila kita hidup dalam keadaan yang ikhlas, bukan dalam keadaan yang berpura-pura, maksudnya jadikan setiap perkara yang keluar daripada anggota zahir terbit daripada hati yang bersih. Terbit daripada hati yang bersih. Perkataan yang keluar daripada lisan terbit daripada hati yang bersih. Perbuatan dan amalan daripada 7 anggota ni tadi terbit daripada hati yang bersih. Sebab bila ia terbit daripada hati yang bersih, maka amalan ini jadi bersih. Kenapa kita perlu terbitkan pada hati yang bersih? Sebab kita berpegang tidak yang mengetahui pada hakikatnya melainkan Allah. Sebab Allah tahu, kalau aku tak bersih, aku pura-pura, Allah tahu. Manusia tak tahu, tetapi hakikatnya tetap Allah itu tak tahu. Jadi kenapa perlu aku berbuat? Kerana manusia. Sebab satu, manusia tidak boleh memberi mudarat, dan manusia tak boleh memberi manfaat. Jadi kenapa kita membuang masa, membuang amalan, membuang perkara yang sia-sia? Apabila kita buat sesuatu perkara bukan daripada hati yang bersih, maka amalan ini tidak bersih. Bila amalan itu tidak bersih, maka amalan itu tidak diterima Allah. Bila kita berbuat yang bukan kerana Allah, selain daripada Allah, pada ketika itu, bila kita menghendaki sesuatu perkara yang selain Allah, manusia tak boleh memberikan kita manfaat, dan manusia tidak boleh memberikan kita mudarat. Jadi buat apa kita berbuat sesuatu amalan pada yang tidak boleh memberikan kita apa-apa, dunia dan akhirat. Sebab itu bila kita pegang pada usulnya, pada amalan tauhidnya, tahqiq betul dengan sifat Allah, jadi zahir kita jadi bersih, amalan kita jadi bersih, semuanya jadi bersih. Sebab kita nampak perkara ni, Allah tahu apa yang aku buat.
Walaupun manusia tak menghargai apa yang aku buat, tetapi Allah menghargai apa yang aku buat. Kalau kita berkehendak penghargaan manusia, kita tak dapat penghargaan Allah. Tapi kalau kita berkehendak penghargaan Allah, walaupun manusia tidak menghargai kita, maka amalan kita ini memang berbetulan dengan kehendak Allah dan keredaan Allah. Apa perlu kita berkehendakkan penghargaan manusia? Sebab manusia tak boleh bagi kita apa-apa pun. Ya? Manusia tak boleh bagi mudarat, manusia tak boleh bagi manfaat. Manusia tak ada sifat istighna, manusia tak ada sifat iftiqar. Jadi jangan kita buang umur kita dengan akidah yang batal, dengan perkara yang sia-sia. Wala qadiran 'ala al-haqiqah illa Allah. Dan tiada yang kuasa atas hakikatnya melainkan Allah yang kuasa ia. Tiada yang berkuasa, hanya Allah yang berkuasa. Demikianlah dikata pada segala sifat lawan daripada segala yang tersebut itu. Lawan daripada yang kuasa itulah lemah. Yang lemah kita lemah. Allah tak lemah. Allah tidak ajzun. Allah ni bersifat kuasa. Jadi kenapa kita berharap pada yang lemah? Kita takut pada yang lemah, kita berbuat kepada yang lemah. Walhal kita terlupa pandang dan terlepas pandang. Yang berkuasa atas aku dalam kehidupanku, dalam diriku, dalam segala perkara atasku hanya Allah. Jadi ketika itu amalan kita jadi bersih. Semua jadi bersih apabila akidah kita ni benar-benar bersih. Kita bisa selalu cakap benda sama. Jangan kita tahu ilmu tauhid tetapi kita tidak mentauhidkan Allah. Kita jangan alim tauhid tetapi masih kita tadi buat kerana selain Allah. Sebab kita tidak memandang kepada sifat-sifat Allah ni tadi. Tapi kalau kita memandang, berpegang, yakin. Bila yakin ni tak adalah ragu. Bila tak ada ragu, namanya tahqiq. Dalam apa urusan sekalipun, urusan dunia, urusan akhirat, dah ada dah aturan Allah. Baik itu malam Lailatul Qadar ni, dia panggil malam penentuan qadar. Dia bahagikan setahun tu macam mana, rezeki macam mana, itu dia panggil Lailatul Qadar. Kita tengok dalam tafsir, pengertian Lailatul Qadar ke macam mana awal? Awal angguk ke awal tak angguk? Tak, aku nak jawab ni kan, aku pun confused ni, dia kata. Tengok dalam tafsir, apa makna ulama-ulama mufassir menceritakan tentang makna Lailatul Qadar. Dah ada dalam setahun kita punya. Jadi kita berharap, sebab kita tak tahu. Kalau tahu senang, sebab tak tahu. Apa hikmah tak tahu? Bila kita tidak tahu, maka seorang hamba ni tadi sentiasa mempunyai harapan yang kuat. Sebab tak tahu. Jadi harapan tu jadi kuat. Permintaannya jadi kuat. Doanya jadi kuat. Sebab orang yang yakin dengan Allah, setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah ke atasnya, orang ni dah tak ada sifat-sifat nak dengki, nak hasad. Sebab dia dah yakin. Sebab apa yang dikurniakan oleh Allah atasnya, tentu benda itu, pasti benda itu benda yang terbaik.
terbaik. Sebab dia datang daripada Allah. Daripada manusia belum tentu baik. Sebab apa belum tentu baik? Sebab manusia bukan sempurna. Sifat manusia ni sifat dia kurang. Tentu ada kekurangan dan pasti ada kekurangan. Sebab wajib bagi Allah itu bersifat ia dengan sifat kesempurnaan. Jadi kita nak risau apa? Sebab memang dah sempurna. Tak ada cacat cela lah apa yang Allah bagi kat kita ni. Sebab daripada yang maha sempurna, ketentuan yang maha sempurna, daripada kuasa zat yang bersifat dengan kudrah yang maha sempurna, iradahnya sempurna, ilmunya sempurna. Jadi nak risau sebab memang dah sempurna. Maka kerja hamba ni kena ada khaufan wa tama'an, tamak dengan rahmat Allah, sentiasa berharap. Yang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Berharap, dia ada harapan nak bertemu dengan Allah tu. Ini orang ni kena buat amal soleh. Lepas tu pada orang mukmin itu, bukan dia mencari jumlah, bukan dia menuntut jumlah, tapi dia menuntut barakah. Bukan jumlah tak. Contoh rezeki, bukan memandang pada jumlah, dia memandang pada barakah. Ada orang yang dapat 10,000, tapi kenapa tak cukup? Ada orang yang dapat 1,000, tapi cukup. Sebab apa? Sebab barakah. Ya. Adapun segala sifat yang tertentu ia bagi akuan, sifat-sifat yang tertentu bagi makhluk, iaitu seperti qu'ud, ruqud, niyam, kufur, nifaq, marad, ju' dan seumpama yang demikian itu, daripada segala sifat yang tertentu bagi makhluk, maka iaitu beberapa perbuatan Allah yang ada adalah sekaliannya itu daripada jumlah yang pertama dulu. Apa yang berlaku atas kita, duduk, diam, berjalan, tidur, sakit, ini semua bila kita memandang kat situ, nampak akan kebesaran sifat Allah. Pada ketika itu jadi kita semakin kasih dengan Allah, semakin berharap dengan Allah. Dapat jalan, orang lain ada, ya Allah terima kasih sebab kau bagi aku kaki, dan kaki aku masih boleh berjalan dengan kehendak-Mu. Ada orang yang ada kaki tak boleh jalan, Allah tak menghendaki dia jalan. Nampak? Kaki ada, yang tak boleh jalan pun ada kaki, kita pun ada kaki, tapi Allah tak menghendaki dia berjalan. Allah menghendaki kita masih lagi boleh berjalan, syukur. Tapi kita tak nampak. Allah nak bagi asbab macam-macam sekarang, penyakit pelik-pelik. Ada tangan tak boleh genggam, jari ada 5 tapi tak boleh pegang. Terima kasih dengan Allah. Bukan mesti orang yang ada jari boleh genggam. Nampak tak? Tiba-tiba Allah bagi sakit, dah tak boleh genggam, dah macam ni aja. Jari ada tak boleh genggam. Ini yang dikatakan melihat. Bila nampak benda ni, ketika itulah
kita jadi nampak akan kebesaran sifat Allah. Ini yang jadi wahdatus sifat besok. Kita mengesakan sifat Allah. Ada. Jadi kita jadi bersyukur. Jadi takut dengan Allah. Jadi nak buat perkara yang Allah benci jadi takut dengan tangan, dengan kaki. Nampak tak? Ya? Ada telinga, ada mata. Ya? Ni yang disuruh kita bersyukur ni tadi. Bersyukur. Betul orang kata ada kaki bolehlah jalan. Belum tentu. Ada orang ada kaki tak boleh jalan bila Allah tidak menghendakinya untuk berjalan. Tidak ada dalam kehendak Allah. Macam mata. Bukan semua mata boleh nampak. Ada yang ada mata tak nampak pada dunia, macam orang buta. Ada mata yang tak nampak pada akhirat. Mata langsung tak nampak akhirat. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Ada mata tapi buta. Ada telinga tapi pekak. Ada mulut tapi bisu. Mulut tak boleh digunakan untuk akhirat. Selawat, zikir, istighfar, tasbih. Telinga tak boleh mendengar perkara yang baik-baik. Mata tak dapat memandang kepada perkara yang baik-baik. Lalu kita gunakan seluruh panca indera ni semua semata-mata kerana keduniaan. Tangan tak boleh nak buat baik. Itu yang kita kena. Kaki tak boleh nak buat baik. Perut tak boleh nak buat baik. Ni kena jaga. Dan dinamakan musyahadah ini musyahadatus sifah fis sifat. Melihat akan sifat kepada sifat. Nampak segala sifat akuan, lalu kita dapat membesarkan akan sifat Allah, mentauhidkan akan sifat Allah. Nampak segala sifat makhluk, lalu dengan kita melihat segala sifat makhluk, kita dapat mentauhidkan sifat Allah. Dapat tauhid sifat Allah dah tak ada apa lah. Dah tak ada apa lah. Dah ada apa lagi? Dah yakin, dah tauhid sifat, dah wahdatus sifat, dah tak boleh. Dah yakin, dah wahdatul af'al. Apa lagi dah? Dah tahqiq. Bila dah tahqiq, tenanglah. Senanglah. Senang ini bukan diukur dengan material. Senang ini diukur dengan hati. Hati senang ke? Dah cakap, senangnya hati. Ada cakap, senangnya duit. Ada orang cakap macam tu. Pernah dengar? Senangnya kereta. Ada? Mana ada? Belum tentu orang pakai kereta mewah senang. Belum tentu orang yang duit banyak senang. Tapi orang yang senang hati dah tentu dah tentu senang lah.
Walaupun duit tak ada, senang hati. Ada duit pun dia senang hati. Sebab apa? Sebab dunia yang ada pada dia tak mensusahkan dia. Senang hati. Ada isteri tak susahkan dia. Ada anak tak susahkan dia. Ada duit tak susahkan dia. Ada kereta tak susahkan dia. Senang hati. Senang. Tak susah hati. Kenapa hati dia senang? Sebab dia telah melihat tahqiq, mengesakan akan sifat senang hati. Apa nak susah? Ini yang disuruh kepada kita ni, yakin. Yakinlah. Yakinlah akan Allah. Itu orang yang pertama dapat pangkat benar, Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar tak pernah ragu dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar tak pernah ragu dengan Nabi. Nabi cerita pasal Isra' Mi'raj, benar langkah Muhammad, tak payah tanya dah. Kenapa tak payah tanya? Sebab memang Nabi Muhammad ni benar. Sebelum diangkat jadi Nabi pun orang Arab Quraisy mengatakan Muhammad ini Al-Amin, orang benar. Kalau orang jahat pun mengatakan yang Nabi Muhammad ni orang benar, takkan aku tak boleh tak percaya. Orang jahat. Kan? Orang kafir Quraisy ketika itu menggelarkan kepada Sayyidina Muhammad ni pangkat Al-Amin. Sayyidina Abu Bakar tak ada ragu-ragu dah. Cerita pasal perjalanan Isra' dan benar langkah Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah. Orang yang tak pernah ragu langsung. Kita ragu lagi. Tak? Ragu lagi kita ni macam mana ni kali ni kalau macam mana ni, ada macam mana lagi. Tak? Ada macam mana lagi nak macam mana tak? Tak ada macam mana lah. Kan alah, Abi pegang macam tu. Abi pegang lah, tak ada macam mana lah. Nak ada macam mana apa lagi? Tak ada lah macam mana. Ikut dia jalan ilmunya. Allah kata begini, syariatnya begini, ikut syariatnya. Ikut jalan ilmunya. Tak ada macam mana lah. Syariatnya ikut. Kalau kita berniaga, berniaga lah. Macam mana ya? Tak ada macam mana. Buat ikut laluan ilmunya. Selebihnya kita tak tahu, sebab bukan hak kita. Selebihnya hak Allah. Kita tunaikan hak hamba. Dah. Jangan kita memikir sibuk-sibuk tentang hak Allah. Jangan sibuk tentang hak Allah. Tak sampai pada akal kita untuk memikirkan tentang hak Allah. Tak sampai. Tak sampai. Buat jalan ilmu kita buat. Dah. Lepas tu tak payahlah nak letak lagi akal kita macam mana. Tak payah. Kalau Abi macam tu lah, senang. Betul orang nak hantar anak-anak kat sini, Abi tak bagi. Ustaz, saya nak hantar anak kat Darul-Atik madrasah, Abi tak bagi. Abi kata cari sekolah lain dulu, sebab sekolah saya tak mengaji. Baca Quran main-main. Nampak? Belajar main-main. Tak?
Tapi orang nak masuk juga yang main-main ni. Macam mana nak buat? Kalau segi akalnya, sekolah yang tak belajar ada orang tak ada orang? Ini kita cerita ilmu dulu. Jangan kita cerita hak Allah. Kita cerita ilmu dulu. Jalan syariahnya. Sekolah ni tak belajar, main-main. Segi akalnya, ada belajar tak ada belajar? Mana ada belajar? Kalau orang cakap janganlah sekolah tu main-main, 10 tahun tak ada yang hafal Quran pun. Mana? Jadi segi ilmu dia kan, kira kan? Tapi sekolah kita pula, madrasah kita pula yang paling ramai dulu Selangor. Yang tak belajar ni ramai, yang belajar tak ramai. Ini macam pelik ni. Jadi boleh sampai ke akal tak? Tak boleh sampai. Sebab itu Abi orang nak hantar anak kemari, Abi tak bagi. Cari sekolah yang terbaik dulu, yang boleh hafal Quran 3 tahun 30 juzuk, 2 tahun. Sekarang orang buat setahun 30 juzuk. Ya. Habis suruh cari tu. Rasa dah tak boleh hafal, baru hantar sini. Sini memang tak boleh hafal ni. Kalau nak zikir, duduk sini. Kalau nak sembahyang sunat, duduk sini. Itu je. Kalau nak alim, jangan duduk sini. Sebab sini tak boleh jadi orang alim. Itu ya. Kalau nak alim lah. Sebab habis sendiri pun bukan orang alim. Yalah. Mana boleh orang yang sama-sama dengan kita jadi alim, kita bodoh. Takkan yang menguruskan bodoh, takkan yang diurus jadi alim. Macam pelik je. Tak? Jadi kalau nak sama-sama bodoh boleh lah. Nak sama-sama bodoh dengan Nabi boleh. Buat kerja orang bodoh. Tu kerja orang bodoh lah tu. Orang buka sekolah cari duit, kita buka sekolah buang duit. Orang buka sekolah nak cari dana, kita buka sekolah tak ada cari dana. Kerja orang bodoh. Kalau nak duduk dengan orang bodoh boleh lah. Orang lain satu kepala 300, 300 setengah, kita nak bagi-bagi tak bagi sudah, bodohnya. Tak apalah, segi dunia kita bodoh, tapi akhirat kita pandai. Tak apalah. Orang bodoh-bodoh orang panggil apa? Orang bodoh ni macam dia macam orang gila juga kan? Tak? Kerja orang gila lah. Tapi orang gila ni pernah tak makan? Pernah tak bang? Orang gila tak makan? Mana pernah jumpa orang gila makan cukup? Yang tak cukup ni orang tak gila. Orang gila makan ni semua cukup. Kalau gila-gila, itu je lain. Gila macam Man, Halim. Nampak? Yang ada kat madrasah ni kan, Man, Halim, Yop, gila kan semua. Makan cukup. Apa kita makan, dia makan. Datang, ada lagi nasi, lebih sikit boleh. Boleh request lagi. Malam semalam Halim, boleh lebih sikit nasi. Macam kita lah. Apa ustaz ni, orang gila pun ada kat madrasah. Orang tanya Abi, ada orang tanya Abi, dia tak kacau ke Abi? Tak kacau budak-budak ke? Bukan dia kacau budak-budak, budak-budak kacau dia. Kita kalau orang gila, selalu orang gila yang kacau orang waras. Ni orang waras kacau orang gila. Jadi tak tahulah siapa gila siapa waras.
Siapa yang gila pun tapi tak tahu. Ya, macam itulah. Alah, kita ambil pahala je. Kerja kita ambil ambil rahmat. Ya, tu je. Tapi kita tak mampulah nak makam kita makam 4-5 orang aja. Tu je lah. Tak mampulah kita sampai 50 orang. Tak? Yang 5 orang ni pun yang waras jadi gila. Kalau 50 orang semua gila. Tak? Yalah, yang waras pergi kacau orang gila. Kan? Baik. Dan setengah mereka itu yang musyahadah mereka itu akan zat Allah. Dalam mendapat mereka itu akan segala zawat akuan ini, maka iaitu bahawa engkau musyahadah dan ingat dengan mata hati engkau yang tiada yang maujud dalam segala akuan ini melainkan Allah yang maujud. Bila dia melihat segala zat-zat makhluk ini tadi, nampak dia akan esanya zat Allah hebat. Jadi yang wajibal wujud hanya Allah, selain Allah tak wujud. Jadi tak ada perasaan takut yang selain Allah, tak ada perasaan mengharap selain Allah, tak ada perasaan bergantung melainkan Allah. Sebab yang lain tak ada. Tak adalah takut dengan jin ke syaitan. Tak ada lah. Ni bunyi atap-atap sikit dah takut. Apalah. Zikir main Allah. Ketok. Mulut sebut Allah tapi takut setan macam mana? Tak tahqiq lah tu. Tak tahqiq lah. Habis dia pengalaman jin. Pengalaman lah. Ini iklan. Dulu dia ada William baru buka Sungai Tua tu. William kan Sungai Tua. Orang tak lalu lagi. Kalau pukul 9 dulu mula-mula buka kosong. Habis pergi balik Kuala Lumpur ikut jalan. Satu malam habis pergi kuliah seorang je. Sampai atas bukit tempat orang ambil air tu kan. Orang cakap tempat tu keras. Dia ada cerita tu. Dulu ada satu ustaz. Dia lalu jalan tu, dia nampak hantu raya, dia patah balik, terkangkang kat jalan. Kat situlah. Siapa rajin pergi Kuala Lumpur malam-malam jagalah. Dia patah balik, dia ikut rawang. Jadi sajalah pengalaman cerita ni. Jadi habis naik sampai dekat air tu, nak turun. Habis pandang Ustaz Miran. Jadi habis nampak kat belakang ni ada lembaga atas bonet. Habis tekan brek. Habis pun cakap, kalau nak naik free tak payah. Jadi habis lepaskan Habis punya gear, letak dekat, masa tu kereta manual, habis freekan gear, habis cakap dengan menatang tu, tolong tolak kereta aku sampai rumah. Habis tak tekan minyak, sampai lu running. Try di. Habis 2-3 kali kena. Satu hari habis pergi Negeri Sembilan nak kuliah.
berhenti kencing dekat dengkel, R&R dengkel. Habis kencing, masuk kereta, jalan sampai daripada keluar R&R sampai highway. Habis tengok ada orang perempuan belakang bawa bil plastik. Orang perempuan, ya, bawa bil plastik. Habis tanya, nak pergi mana? Dia kata nak pergi nilai. Agak dia nak beli kapet tu. Habis pun sampai nilai, habis slow kan kita. Lepas pada nilai, habis tengok skrin, tak ada. Best gak bawa Grab jin. Dia pun makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Aduh. Dia nak tumpang, bagi je lah. Bagi makan kucing mendapat pahala, takkan tumpangkan jin dah dapat pahala. Janji dapat pahala. Yalah. Dia bukan cekik kita. Tapi cerita Melayu memang macam tu. Asal hantu je cekik, asal hantu je cekik. Dia tak ada kerja lain ke? Dia kerja lain pun banyak lah. Kan? Akak si nak kerja cekik orang. Dia pun sibuk hal lain. Itulah dah banyak nak tengok cerita hantu tu pasal itu yang jadi makrifat hantu. Pandai kan orang putih buat cerita hantu, menakut-nakutkan. Jadi sebenarnya akidah kita tu jadi rosak. Rosaklah akidah kita. Dah kita takut selain daripada Allah. Langsung kita pegang, boleh memberi bekas, boleh memberi bekas. Pandai tak dia orang buat cerita ni? Secara tak langsung tengok boleh, tapi jangan merosakkan akidah. Tengok boleh, jangan merosakkan akidah. Ini sampai kita rosak akidah kita. Dia boleh memberi bekas. Mana hebat dia daripada Allah. Baik. Habis dia lalu macam-macam lah. Masa rumah tinggi dulu Tan. Rumah tinggi tu. Habis duduk rumah tinggi. Pukul 3 pagi. Assalamualaikum. Masa tu Suhana tak ada lagi. Allah. Kalau sekarang ni Assalamualaikum. Itu Suhana. Masa tu Suhana tak ada lagi. Rumah tinggi tu. Pukul 3 pagi. Suara perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali. Habis buka pintu. Habis malam kan jarang tidur daripada muda. Buka pintu. Seorang perempuan pakai telekung. Muka tak ada. Orang tetua cakap, kalau jumpa hantu jenis tu, seluk. Ada barang dalam tu. Habis seluk-seluk, kosong. Kata orang tua memang penipu lah. Penipu. Orang tetua ni memang, orang tetua dulu memang penipu. Boleh main? Try. Takut ke Allah, pukul 1 pagi duduk kubur rasa. La ilaha illallah. Kata tauhid. La ilaha illallah. La. Ada rasa apa? Boleh Nodi? Ada nanti Abi cakap dengan Tuan Kuasa kubur rasa. Tengok hebat dah. Letak dekat kubur. Bukan dekat kedai makan tepi kubur tu, bukan. Betul-betul dekat tengah-tengah tu. Zikir kat situ. Kata takutkan Allah, tauhid, wujud, wahdatul wujud. Ini betul-betul wahdatul wujud tak? Sebab Abi dulu macam tu.
almarhum dulu, masa tu Abi umur 8 tahun. 8 tahun. Abi ingat lagi. 8 tahun almarhum letakkan Abi di kubur sepintas, batu satu sepintas sabak berenang. Masa tu Abi duduk sabak berenang. Dia letak kat situ, dia kata, Zam, Abah nak buang air. Abi duduk kat situ. Dia suruh Abi habiskan bacaan Yasin. Try bang. Try boleh lah. Nak tahu kita ni tauhid tak tauhid. Abi jumpa macam-macam. Ada orang yang cakap makrifah. Satu hari ni cerita, Abi bawa kubur Tiruan di Kelantan. Nama kubur tu, tempat kubur Tiruan tu dekat dengan makam Tok Selehong. Kalau tak silap Abi, di Panak Bang. Abi dah lama tak pergi, dah banyak tahun tak pergi. Abi dah masuk dalam tu dah lebih kurang dalam 4 kali tak silap. Cakap cukup hebat. Hebat. Abi suruh masuk dalam. Tak sampai 2 minit. Tolong Ustaz, tolong. Nangis. Bodong besar pada mak ni. Saya senak mati Ustaz. Baru tahu. Kata hebat sangat. Dengan orang nak tumbuk orang masuk dalam kubur baru tahu. Tak? Padahal bukan ada apa-apa pun. Kubur Tiruan yang di makam Tok Selehong tu, cuma orang dulu-dulu buat, dia duduk situ nak mujahadah, tapi di kawasan perkuburan. Mana kalau baring tu sebelah tu kubur orang. Cubalah sekali. Abi dulu suka menyendu, pergi ziarah kubur ni, tengok ziarah Tok Pulau Manis, Terengganu, Tok Kupalung. Habis suka ziarah Tok Kenali. Sebab ziarah kubur ni kat sunat boleh mengingatkan kita kepada kematian, dan kita ambil iktibar. Baik, kita belum masuk kubur betul-betul, baru kubur Tiruan pun kita dah takut. Menakutkan. Belum masuk betul-betul mati, orang tanam kita dalam kubur. Kalau Tiruan tu pun menakutkan, apatah lagi yang betul-betul. Maka apabila zahir wujud Allah jua, di dalam ini segala akuan yang engkau dapat akan dia. Bila kita dah melihat, dah mengesakan akan kewujudan Allah, nescaya hilang dan fana'lah wujud akuan pada musyahadah engkau. Mana selain Allah tak wujud, tak ada. Jadi janganlah buat kerana yang tak ada, tuntut pada yang tak ada, berharap pada yang tak ada, yakin pada yang tak ada. Kerana wujud segala akuan ini daripada wujud Allah. Ada kita kerana adanya Allah, dengan rahmatnya Allah adakan kita. Jadi kalau kita ada apa yang ada kat kita ni, janganlah lupa pula. Kan tak? Kita pegang, ada aku ni dengan rahmat Allah, kehendak Allah, jadi aku ada. Terlupa pula motor yang aku ada ni, itu aku punya. Itu bukan dari Allah tu, itu aku punya. Aku beli dengan titik penuh.
Dah kita terlupa pula yang itu juga anugerah Allah. Anak yang ada kat kita terlupa yang tu anugerah Allah. Ada orang lain kahwin tidak ada anak. Anugerah. Anugerah. Itu pun Allah bagi. Terima kasih ya Allah. Jadi bila memandang semua itu, adalah anugerah daripada Allah, daripada yang maha wujud, ketika itu kita sentiasalah jadi orang yang bersyukur. Tak adalah kita nak sombong. Tak? Udah kita jadi sombong lah. Jadi ni nampak situ senang lah, selesai lah. Selesai. Jadi tak adalah, hilanglah kedekut tu. Hilanglah risau. Nak risau, tak? Tak ada risau lah. Aku pun tak ada. Aku ni pun tak ada. Hakikatnya apa yang ada pada aku pun tak mana Allah tunjukkan. Esok dah mati. Duit tak ada, pangkat tak ada. Ada pernah dengar orang talqin, dia ni ustaz lah. Masa talqin orang panggil, Ustaz Ahmad Rizam. Tak ada Ahmad Rizam ya. Ada pernah dengar? Dia Datuk Tan Sri. Orang pun talqin dia, wahai Datuk. Tak ada. Dia panggil nama je. Tak ada. Sebab memang hakikatnya tak ada. Memang tak ada. Haji pun orang tak panggil. Ya tak? Bila orang pernah tanya Nabi, Ustaz buat haji tapi tak ada dalam IC, tak ada haji ke? Nabi jawablah, Nabi Muhammad buat haji orang tak panggil Haji Muhammad pun. Pernah dengar Sayyiduna Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar tak? Kita je nak berhaji haji. Ya tak? Tok Guru Abi duduk Mekah 50 tahun, 50 tahun tiap-tiap tahun buat haji. Tak ada orang panggil dia haji. Dia pun tak cakap saya haji, tak ada. Orang kita je. Nama saya Haji Ahmad Rizal. Baik no bergaji-gaji lah pula. Guru Abi tak ada orang panggil haji 50 tahun. Kalau ikut panjang nama tu, Haji 50 kali haji. Dah habis yang ke-50 baru sebut nama dia. Mana? Nabi Muhammad buat haji, tak pernah dengar orang panggil Sayyiduna Hajjil Muhammad. Tak ada. Kita je. Ya nak? Tu orang tanya Nabi, dalam IC tak ada pun nama Ustaz Haji Ahmad Rizal. Nabi sebab buat haji masih duduk sana, tak ikut tabung haji. Baik. Tapi Nabi tak pernah cakap pun Nabi haji. Ya. Tak ada apa-apa pun. Maka dikatakan pada fana ini, la mawjuda 'alal itlaq illa Allah. Tiada zat yang ada atas itlaq sebenar-benarnya, yang betul-betul ada, diitlakkan atas ada ni tadi, melainkan Allah. Yang lain hakikatnya tak ada. Jadi tak payahlah nak belagar, sebab kita memang tak ada. Ya.
Jadi ada ilmu yang dia bagi sikit-sikit ni, alah tak ada pun. Dia baru tahu sikit, dah rasa macam ada. Ada kata sikit, rasa macam ada. Ada kenderaan sikit, rasa macam ada. Rupanya tak ada. Bila semua orang anggap tak ada, kan seronok. Ya tak? Semua orang anggap tak ada. Kan seronok kan? Bila kita anggap aku lebih daripada orang lain, kawan pun tak seronok. Itu istilah aku tak masuk dengan dia. Dia cakap besar je. Ya tak? Sebab rasa ada. Tapi kalau sama-sama tak ada, nak cakap besar pun. Tak? Sama-sama tak ada. Tak adalah nak cakap apa, memang tak ada. Jadi apa yang ada pada kita ni, hakikat dia memang tak ada. Letakkan di sini. Bila dah pegang di sini, hakikat aku memang tak ada. Ilmu yang ada pada aku ni, hakikat dia tak ada. Memang aku ni bodoh. Reta yang ada pada aku ni, hakikat dia memang tak ada. Bila-bila Allah boleh ambil. Bila-bila Allah boleh ambil. Jadi bila kita pegang macam tu, selesai, tenang, dengan siapa pun boleh. Kita rasa kita ada itu, kita rasa kita ada ini, jadi tak boleh lah. Tak kena je lah dengan orang tu, tak kena je lah. Sebab kita rasa kita je yang kena. Ya tak? Sebab kita rasa kita ada. Maka dinamakan akan musyahadah ini musyahadatul zat fi zat. Dan dinamakan dia pula tauhiduz zat, mengesakan zat Allah. Jadi memandang sekalian zat akuan ini, dapat melihat, mengesakan akan zat Allah. Tak ada dengan rahmat Allah, tak ada gitu. Tak ada gitu. Maka tiada hamba panjang akan sebutan pada dua musyahadah yang akhir ini. Kerana barang siapa yang hasil baginya dengan musyahadah yang pertama, apa dia? Musyahadah pada perbuatan. Itu yang pertama. Nescaya dimudah akan dia dengan musyahadah yang kedua. Barang siapa yang dikurniakan akan musyahadah yang kedua, nescaya dimudahkan akan dia dengan musyahadah yang ketiga. Siapa yang dah dapat tauhid af'al, dapat dia dimudahkan dapat tauhid sifat. Siapa yang dapat mentauhid Allah, siapa yang mendapatkan tauhid sifat, nescaya dimudahkan untuk mendapat tauhid zat. Nampak segala af'al dulu. Jadi dia pegang macam tu, tak ada yang memberi bekas melainkan Allah. Tadi bergantung terus dengan Allah, dah tak ada ragu dah. Yang lain ni semua ikhtiari aja. Ikhtiari aja. Yalah, orang nak kata apa ke, nak itu ke, nak ini, aku buat kerana Allah. Dah. Seronok zikir kerana Allah, tak nak apa-apa. Baca Quran kerana Allah, tak nak apa-apa. Kerana Allah dan Rasul, 'alallahi wa rasulihi, 'alallahi wa rasulihi, 'alallahi wa rasulihi. Kerana Allah dan Rasul.
Apa lagi nak? Buat. Tapi kalau kita terhenti pada akuan, terhenti pada makhluk, banyak masalah. Sebab tempat makhluk ni tempat masalah. Dunia ni tempat masalah. Allah sebut dunia ni tempat masalah. Jadi kalau selagi kita melihat kepada af'al makhluk, masalah. Jadi masalah lah. Sebab memang dunia ni tempat masalah. Ada ke manusia masalah tak? Masalah. Harta dunia masalah tak? Masalah. Masalah. Tapi bila kita dengan Allah, dunia yang datang daripada kita tak jadi masalah. Makhluk yang datang kepada kita tidak menjadi masalah. Ya, habis selalu sebut perkara ni. Habis selalu ingatkan perkara ni. Bila kita buat kerana Allah dan Rasul, yang datang kepada kita anugerah itu tidak bersama masalah. Masalah. Harta yang ada pada kita tak jadi masalah. Makhluk yang ada pada kita tak jadi masalah. Nampak? Itu yang sampai satu riwayat mengatakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, macam mana aku nak kurangkan hartaku? Bukan nak tambah lagi. Lagi aku bagi kat engkau ya Rasulullah, aku bagikan untuk Allah dan Rasul. Lagi bertambah-tambah harta aku. Macam mana aku nak kurangkan? La haula wala quwata illa. Kita macam mana nak peliklah kita. Ada. Jadi dunia yang ada pada kita ni tak menjadikan masalah atas kita. Itu dia. Nanti yang habis selalu cakap benda sama. Benda sama cakap. Jangan jadikan dunia tu masalah. Dengan dunia kita gaduh. Makhluk menjadi masalah. Ada kan? Wa ibadur rahman menjadi apa ayat tu? Ni Al-Anfal tak silap. Kalau petik-petik memang korang ni ingat ni Mirul. Mirul pun tak ingat. Wa ibadur rahman yamshi 'alal ardi maraha, ayat tu. Abi pun tak ingat ayat ni. Tak ingat. Kan? Apabila dia berjalan, apabila dia bertegur, apabila orang jahil orang menegur akan dia mengatakan salama. Macam si buat baik orang. Itulah dia. Maknanya Allah perintahkan kita ni jadi orang baik. Hamba Allah ni jalan di muka bumi dalam keadaan marah. Marah ni buat tawaduk. Tak sombong, tak bongkak. Nak bongkak apa orang tak ada. Orang miskin nak bongkak apa? Orang bodoh nak bongkak apa? Orang miskin nak bongkak apa? Nak sombong apa? Si miskin takkan nak sombong. Si bodoh takkan nak sombong. Si lemah takkan nak sombong. Tapi kalau rasa si kuat, Dizan muda-muda lu. Ada cakap mana tempat kita settle. Ada. Mana tempat? Lu panggil lu punya puak.
Lu panggil lu punya kaum, gua panggil gua punya kaum. Tak tahu kaum apa. Sebab masa tu nampak saya kuat, tak nampak hakikat diri, hakikatnya saya lemah. Bila nampak kuat, lu jangan cakap banyak. Lu bawa lu punya kaum, gua bawa gua punya kaum. Lu cari tempat. Kawan pun cakap, tak apa, KFC. Rupanya ajak lawan makan siapa banyak. Pasal kita rasa kita kuat, kita lupa hakikat diri kita ni lemah. Jadi hamba Allah ini berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang tawaduk. Kenapa dia boleh tawaduk? Sebab dia telah melihat hakikat dirinya. Apa hakikat dirinya? Dalam kitab Ikam sebut, si bodoh, si miskin, si lemah, tak ada kuasa, tak ada upaya. Kenapa tak? Bila semuanya yang tak elok kat kita, bodoh pun kita, miskin pun kita, lemah pun kita, jalan tepi, bang tumpang lalu. Enggak tak? Bang tumpang lalu lah. Nampak tak? Tapi bila rasa semua ada, kita suruh orang bagi kita lalu. Nampak tak? Itulah Allah sebut dalam At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Silakalah dalam dunia. Orang cik kemuliaan ni pun cari sibuk sampai lupa Allah. Hatta zurtumul maqabir. Allah, sampailah dia dibawa ke barulah dia tahu, aku ni tak ada apa-apa. Rupanya yang teman dia kat kubur siapa dia? Itulah yang dia buat-buat baik dengan orang, buat-buat baik, semayang-semayang, yang dia semayang-semayang, yang dia zikir-zikir, yang dia bagi makan orang, serawa durian, contoh. Cicah dengan pulut dengan roti. Kan? Rupa yang ni teman di dalam kubur. Inilah yang dia bagi makan orang, apa yang ni rupa teman di dalam kubur. Kita habis selalu cakap, kita kenal diri kita siapa. Betul tak? Abi tak tahu Nodi macam mana. Nodi pun tak tahu Abi macam mana. Oh, saya nak semayang tak kuat, saya ni malas. Kita boleh buat apa? Kita boleh bagi makan orang. Bagi makan orang. Jangan makan orang, bagi orang makan. Oh, saya nak beli ayam tak mampu, jangan beli ayam. Yang mampu telur ayam, buat sandwich. Saya tak mampu nak bagi makan sampai 300-400, tak payah. Apa yang kita mampu buat baik. Takkan semayang pun tak mampu, baca Quran pun tak mampu, bagi orang makan pun tak mampu. Oh, saya tak mampu, saya memang tak percaya dengan janji Allah kalau bagi makan rezeki lagi luas. Saya doa je lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa pun tak anda, apa pun tak anda. Ni macam mana ni? Semayang sunat malas, zikir malas, bagi makan orang pun kedekut, doa pun tak mau. Jadi kata bahasa Arab, go to hell forever. Ini qala syair
go to hell forever. Dah semua tak boleh. Duduk dalam dunia nak tidur, nak sembang, nak makan aja, nak jalan, ya, ngumpat tak berhenti, ya, gaduh dengan orang tak berhenti, hasad dengki tak berhenti, ya. Tolong orang tak mau, semua tak mau, doakan orang tak mau. Macam mana? Ya. Baik. Tu apa dah? Dah 9.20. Kerana adalah pekerjaan ini yang dibangsa akan dia kepada zauqi dan wajdani. Rasa, wajdani, ya, anugerah, wajdan, ya. Asalnya pada mendapat dia, ya. Wajadah kan, betul lawan mana wajadah mendapat kan. Lezauki dan wajdan ni dalam proses untuk mendapat wajdan ini kena ada mujahadah lah, lawan lah. Mujahadah ni bahasa Melayunya senang. Habis tak baca kitab ni, ikut ibarat dia tak ada, senang faham. Nak dapat kena jangan duduk saja, duduk. Saya nak makan, doa, ya Allah, saya nak makan tengah hari. Biarlah ada orang hantar makanan saya dalam bilik. Pergilah dapur, pergilah masak. Jangan doa je, tak usaha. Ya. Tapi dah tak ada jalan usaha. Jalan yang tak akhir, yang ada itu je. Tapi kalau dah usaha, jangan lupa doa. Dah doa, jangan lupa usaha tak boleh dah. Dah tak ada jalan. Doa. Jangan usaha pun tak, doa pun tak. Udah usaha tak mau berdoa. Dah tak ada usaha langsung, doa pun tak mau. Mujahadah, nak jadi orang baik, mujahadah lah. Macam mana mujahadah? Cari kawan yang baik, duduk tempat baik-baik, dengar benda baik, buat benda baik. Ada? Sikit lagi Abi nak berhenti. Seperti yang telah lalu sebutan pada muqaddimah, wallahu a'lam. Malam ni rasa seronok mengajar pula. Yang terpanjang sikit. Ya. Jadi Abi tak adalah mengajar macam tok-tok guru lain. Sebab Abi bukan tok guru. Jadi kita mengajar cara orang bodoh. Ya. Mengajar cara orang bodoh. Ya. Tapi kita harap dengan Allah supaya walaupun mengajar cara orang bodoh, kita berharap Allah angkat bodoh. Supaya kita dapat angkat bodoh tu apa? Diri yang bodoh selama ini tak nampak yang maha alim itu bodoh lah. Itu kata ulama, apa dia? Awalul ilmi jahlun wa akhirul ilmi jahlun. Awal ilmu tu bodoh, bermula daripada tak tahu. Dan akhir ilmu itu juga merasakan diri itu tak tahu. Makin belajar, makin dapat rendah diri, dapat melihat yang sebenar-benar alim adalah Allah. Rasa tak tahu tu kena ada. Jangan sampai rasa tahu. Walaupun Allah telah mengkurniakan kepada kita tahu, tetapi jangan sampai ada rasa tahu.
Tu. Ya. Nabi ingat lagi. Ya. Zaman Nabi dulu masa duduk di Mekah dulu, Syekh Abdul Karim yang mengajar di Masjidil Haram Baru Fatah. Habis duduk di majlis dia mengajar kitab Minyatul Musalli. Yang mengaji dengan Syekh Abdul Karim, ya, Abi tuliskan guru Abi semua. Guru Abi yang baca kitab Iqna, kitab Baijuri. Abi belajar dengan guru Abi itu kitab Iqna, Baijuri, Hikam. Dia ada tadah kitab. Walhal dia ni orang alim. Tapi mereka duduk pada tempat orang alim betul. Awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu juga jahil. Rasa tak tahu. Habis pernah tanya dia. Dia kata apa? Kami ni, kata dia, memang tak tahu. Dia kata. Walhal dia tu murid kepada Baba Pondok Dalar tu di Fatani, masyhur tu. Baba Tok Dalar ni di Fatani ni masyhur, pondok banyak murid-murid ni. Guru Abi tu belajar dengan Baba Tok Dalar. Ya. Jadi nak cakap apa? Tawaduknya mereka ni duduk. Hebat. Beza dengan kita. Kita rasa gar, kita rasa hebat. Walaupun ilmu kita ni dinisbah dengan guru kita sikit. Ya. Baik, wallahu a'lam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang merendah diri, sentiasa merendah diri kepada Engkau ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang sombong ya Allah. Ya Allah, setiap anugerah dan nikmat-Mu atas kami, jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepada Engkau. Jangan Kau jadikan kami hamba yang kufur atas nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, kami minta kepada Engkau ya Allah. Berkatkanlah hidup kami, berkatkanlah segala amalan kami. Peliharalah lidah kami dan perkataan kami daripada kesesatan ya Allah. Ya Allah, jika kami salah, perbetulkanlah. Jangan Kau biarkan kami terus menerus dalam kesalahan dan kesilapan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah pengajian kami asbab kami tambah mengenali Engkau ya Allah. Tambah menjadi hamba yang ikhlas kepada Engkau ya Allah. Tambah menjadi orang yang baik ya Allah. Ya Allah, berkatkan dua ibu bapa kami ya Allah, adik-beradik kami dan keluarga mereka ya Allah, jamaah kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang mengenali kami ya Allah, orang-orang yang pernah membantu kedua-dua madrasah kami dan mendoakan kami ya Allah. Berkatkan kami dan mereka ya Allah. Mudahkan urusan kami dan mereka ya Allah. Kasihani kami dan mereka ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.